لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ah, Kejap ya, saya tengah tak bersedia lagi ni, tapi tiba-tiba admin livekan saya ni. Dia tak baca private chat eh. Admin sila baca private chat. Ah, okay.
Okey, ah, siapa bersama dengan kami pada pagi ini boleh kita lihat, muslimah-muslimah yang ada dengan kita di sini. Pertama sekali saya nampak di situ kita ada, Ema Zafira. Admin tolong keluarkan nama Ema Zafira di situ. Terima kasih. Ema Zafira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Waalaikumsalam warahmatullahi Ima. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada Liza di situ juga. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza, terima kasih juga kerana memperuntukkan masa untuk bersama dengan saya juga pada pagi ini. Kita ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Moga Ustazah sihat dan ceria pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak berapa nak ceria Kak Zah saya hari ini. Mudah-mudahan ya. Okey Kak Noh, kita ada di situ ya. Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga Kak Baini, Kak Latifah, Cik Latifah kita, Kak Aisyah, Kak Ana, Kak Som kita juga ada di situ dan semuanya lah bersama dengan Ustazah pada pagi ini. Terima kasih kerana memperuntukkan masa untuk mengikuti pengajian di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini. Okey, muslimah yang saya kasihi, kita berada di muka surat yang keberapa bagi pengajian hari ini? Boleh letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan keluarkan. Muka surat berapa kita pagi ni? Cik Salimah tak ada ya, Cik Salimah? Cik Salimah pergi mana jalan-jalan ke? Suara tak berapa nak keluar saya. Macam nak demam. Macam nak demam. Muka surat 409. Paragraf surah Al-Ankabut. Paragraf surah Al-Ankabut Ustazah. Okey. Kak Aisyah 409. Continuation part B. Oh, semua orang muka surat 409 ya? Okey. Tapi Ustazah jauh lagi lah. Admin keluarkan Ustazah punya slide kat situ. Tak nampak ni. Okey. Besarkan sikit muka. Okey, thank you. Kejap ya. Okey. Hari ni kita akan sambung poin kita B. Poin kita B itu ibadah adalah cinta. Yang minggu lepas Ustazah bincangkan kan. Jadi poin B ni panjang lagi sebenarnya. Dia ada banyak lagi poin yang perlu disemak lah sebelum kita masuk kepada poin C. Jadi di sini kalau kita berada di muka surat 426. Yang lain tadi 409 kan tadi kan? Okey. Jadi bermakna di situ kita ada dua muka surat. Sesiapa yang cetakannya sama dengan Ustazah, kita berada di muka surat 426. Tetapi kalau siapa yang ikutlah kepada majoriti teman-teman kita yang ada di sini, kita berada di muka surat 409. Tapi tak mengapa kalau tak dapat cari itu kan, cuba cari poin B. Poin B, ibadah adalah cinta yang diiringi dengan ketundukan dan penghinaan diri kepada yang dicintai. Jadi di situ kalau kita lihat muka surat 426 ataupun 409 ya, saya nak mulakan perbincangan dari paragraf, dari perenggan yang bermula dengan kehidupan yang paling baik. Saya tak pasti kalau muka surat 409 di perenggan yang keberapa, tetapi jika Ustazah kita berada di perenggan yang keempat. Okey, perenggan yang keempat. Kehidupan yang paling baik dan bahagia. Yang lain perenggan yang keberapa? 410. Okey, maknanya dah masuk ke perenggan yang di muka surat yang berikutnya ya. Okey, baik.
Kita akan mulakan pengajian di muka surat 410, perenggan yang pertama lah, bermakna bukan 409. Cuma kalau muka surat yang sama dengan Ustazah, kita berada di muka surat 426. Di perenggan yang keempat. Baik, minggu lepas kita bincang tentang apa? Ingat tak? Kak Som ingat tak minggu lepas bincang tentang apa? Bagi saya keyword-keywordnya. Letakkan di ruangan komen, Ustazah nak lihat. Ingat tak bincang tentang apa? Tingkatan cinta. Okey, baik. Tingkatan cinta. Tingkatan cinta. Pasal tingkatan cinta Ustazah. Okey, tingkatan cinta. Ada berapa tingkatan cinta kita bincangkan pada minggu lepas? Yang paling atas tatayum. Alaqah. 5 tingkatan. Saya tanya ada berapa tingkatan, bukan tanya nama. Okey. Ada berapa tingkatan cinta? Ada 5 tingkatan. Kak Som kata 6. 6 ke 5? As-sababah. Si Liza ni dia pergi listkan. Kak Aisyah kata 5, Kak Zah kata 5. Okey. Kenapa Kak Som kata ada 6? Hmm. Kenapa Kak Som kata ada 6? Kak Som boleh jawab kenapa ada 6? 5, 6. Mana satu yang betul? 5 ke 6? Senyap. 5 ke 6 yang betul? Kak Noh, 5 ke 6 yang betul? Dah. Kenapa senyap semua? Tiba-tiba senyap. Ish dan Syauq. Dah, kenapa pula? Sebab, Kak Som, sebab yang paling atas sekali jatuh pada tatayum. Okey. Sebab yang paling atas sekali jatuh pada tatayum. Sebab itu dia jadi 6 Kak Som. Lepas tu Kak Johara, Liza 5, 5, 5. Kenapa 5? Kenapa 5? 6 lah. Kak Som betul. Okey, Kak Som betul. Sebab kalau kira 5 tu daripada alaqah. Tapi jangan lupa kita ada tatayum. Okey, tatayum yang paling atas yang merupakan tingkatan yang okey, alaqah, sababah, al-gharam, ish, syauq. Tatayum nak letak mana Kak Zah? Tatayum tu jangan lupa. Tatayum paling tingkatan yang paling atas sekali. So kita ada 6. Okey, ada 6. 6 tingkatan. Baik, jadi 6 tingkatan cinta. Minggu lepas juga Ustazah dah jelaskan tentang bagaimana perasaan cinta terhadap ibadah itu sangat penting sehingga ianya dapat memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, tatayum yang paling atas. Yang paling atas bermakna kita letakkan ia di tempat nombor 6. So kira alaqah tu daripada bawah ya. Alaqah, sababah, al-gharam, ish, syauq, tatayum. Tatayum paling atas. Dia begitu. Cara penyusunannya. Okey, daripada bawah. Alaqah, sababah, al-gharam, ish, syauq, tatayum. Tatayum paling atas. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini kita terus masuk kepada perenggan kita tadi. Tadi dah hashtag throwback sikit kan tentang apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Sekarang ini kita nak bincangkan tentang kehidupan yang baik yang memiliki kaitan dengan perbincangan pada minggu lepas.
Jadi perbincangan pada minggu lepas ada kaitan dengan perbincangan pada minggu ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa orang yang memiliki rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah insan-insan yang berada pada kehidupan yang baik. Maka di sini di perenggan kita di situ dikatakan begini, kehidupan yang paling baik dan bahagia secara mutlak adalah kehidupan orang-orang yang mencinta dan memendam rindu. Okey, kehidupan yang paling baik iaitu kehidupan orang yang mencinta dan memendam rindu pada Allah, bukan pada makhluk. Okey, memendam rindu pada Allah tu yang dimaksudkan dalam konteks perbincangan. So kita janganlah kata, "Oh, kalau saya ni memendam rindu, cinta, paling bahagialah saya ni dalam hidup." Bukan begitu maksudnya. Maksud di sini memendam rindu dan mencintai di sini ialah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, inilah yang kita panggil ia sebagai kehidupan yang baik. Tidak ada dikatakan kehidupan mereka adalah sebenar-benar kehidupan yang damai. Maka orang yang dia cinta kepada Allah, yang memendam rasa rindu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mereka inilah yang memiliki kehidupan yang damai. Damai bermaksud kehidupan yang tenang, kan? Dan tidak ada kehidupan hati yang lebih baik. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita, kita nak ada kehidupan hati. Makna hati kita mesti hidup ya. Kita jangan badan saja kita yang hidup, kan? Semua hidup tetapi hati mati. Kalau begitu situasinya, bukanlah kita panggil orang yang hidup. Orang yang hidup ialah mereka yang memiliki jiwa yang hidup. Jiwa yang benar-benar memiliki rasa cinta kepada Allah. Jadi kalau kita nak ada hati yang hidup yang paling baik itu bagaimana? Di sini dijelaskan kepada kita kehidupan hati yang lebih baik, lebih nikmat dan lebih tenang ialah bila orang itu memiliki cinta kepada Allah, memendam rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini diperincikan kepada kita dalam sebuah ayat Al-Quran, iaitu surah An-Nahl pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, dalam kitab kita ada ayat itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw untha." Siapa yang mengerjakan amal soleh, tidak kira sama ada lelaki maupun wanita. Jadi bermakna kita kena ingat begini, orang yang dia ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, bukan hanya kita kata lelaki sahaja yang boleh. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang lelaki dan perempuan. Sebab itu Allah kata, siapa yang mereka ini mengerjakan amal soleh, tidak kira sama ada mereka lelaki maupun mereka itu adalah perempuan. Wahwa mu'min. Okey, ini juga paling penting. Dan dia adalah orang yang mukmin. Lelaki dan wanita yang mengerjakan amal soleh itu, dia mestilah orang yang beriman kepada Allah. Kerana ramai je orang buat amal soleh sekarang ini, tetapi belum tentu dia beriman kepada Allah. Kan contoh kita kata, ada je non-Muslim yang nak rasa puasa tu macam mana, contoh kan gitu kan. Kita nampak, wah ada je puasa sampai sebulan puasanya. Tetapi adakah puasanya itu dilihat sebagai puasa yang memberikan ganjaran pahala kepada diri dia? Puasa yang memberikan manfaat untuk dia di akhirat? Tidak. Kerana apa? Dia tidak menepati syarat yang satu lagi. Wa huwa mu'min. Iaitu dia adalah orang yang beriman. Jadi, kita nak mendapatkan pahala pada amal perbuatan kita, satu, kena lihat begini. Perbuatan itu mestilah orang yang melakukan, dia mestilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, keikhlasannya. Kenapa kita beramal soleh? Kenapa kita mengerjakan amal soleh? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat semata-mata ikhlas tidak menjamin kepada diterimanya sesebuah amalan. Ia mesti bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ikhlas semata-mata tidak menjamin amal itu diterima. Amalan kita diterima oleh Allah ada dua syarat. Satu, ikhlas. Kedua ialah
ia bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita hanya ada satu saja syarat, ikhlas, semua orang akan beramal ikut kepada kepala masing-masing. Okey? Tak apalah, yang penting saya ikhlas. Yang penting saya buat ni kerana Allah. Tapi kalau amalannya salah, tak boleh. Kan? Sebab tu dia mesti ada dua syarat tersebut. Ikhlas kerana Allah ketika kita mengerjakan amal soleh. Dan kedua, tadi apa? Bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, ia juga mesti dilakukan oleh orang yang wahwa mukmin, iaitu orang yang beriman sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, surah An-Nahl pada ayat yang ke-97. Jadi Allah kata, orang yang mengerjakan amal soleh tidak kira sama ada dia lelaki mahupun dia adalah seorang wanita, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Untuk mereka tersebut, Allah berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Okey? Allah kata, falanuhyiyannahu, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Okey, kehidupan yang baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik di sini? Ada sesiapa yang boleh berikan saya jawapan? Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik sebelum saya berikan jawapan saya? Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik? Okey, Kak Som, apa dimaksudkan dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini? Mana dia? Mana dia? Kehidupan yang barakah. Okey, cantik. Lagi? Ada jawapan yang lain? Kak Som jawab kehidupan yang barakah. Okey, Kak Noh nak jawab apa? Kehidupan yang macam mana? Okey, Kak Zah. Kehidupan yang diredai Allah. Boleh juga kita lock dulu jawapan itu. Okey, Kak Noh belum berikan jawapan. Liza ada jawapan, Liza? Okey, Kak Johara nak jawab. Okey, Kak Noh, kehidupan yang tenang, Kak Noh kata. Kehidupan yang tenang susah. Kehidupan terkeluar suara dia. Kehidupan yang tenang. Okey, kehidupan yang tenangnya. Okey. Ana kata dijauhkan dari kesesatan atau kebatilan dan sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada jawapan yang lebih menarik tak ada ya? Jawapan yang lebih menarik, nak jawapan yang macam mana tu Ustazah? Jawapan yang lebih menarik tak ada? Liza belum cakap apa. Okey, Liza baru jawab. Jiwa yang tenang. Sama macam Kak Noh ni. Okey. Hidayah Hashim kata apa? Yang tidak menyalahi hukum-hukum Allah. Okey. Kak Aisyah ada jawapan tak, Kak Aisyah? Hidayah kata yang tidak menyalahi hukum-hukum Allah. Itu dipanggil sebagai kehidupan yang tenang. Kak Aisyah macam mana, Kak Aisyah? Adakah jawapan Kak Aisyah sama dengan nama-nama di atas? Sama dengan jawapan-jawapan di atas? Macam mana? Okey, ada kehidupan yang barakah, yang diredai Allah, kan kalau Kak Zah kata di situ, kehidupan yang tenang, sama dengan Liza dengan Kak Noh berikan jawapan yang sama. Nano kata apa, dijauhkan dari kesesatan, kebatilan. Kemudian Hidayah kata yang tidak menyalahi hukum-hukum Allah. Okey, Kak Aisyah, kebanyakan dah terjawab di atas Ustazah. Oh, kebanyakannya sudah dijawab di atas. Okey, tak mengapa. Baik, begini ya Muslimah, kita ni bila kita nak bincangkan tentang maksud kehidupan yang tenang ni, kita perlu rujuklah ya kepada pendapat di kalangan para ulama yang telah dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir. Nanti kita tengok siapa jawapan yang tepat dengan pendapat para ulama yang akan saya bacakan ini. Baik, jika kita merujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, beliau telah memberikan kepada kita dengan pelbagai pendapat
tentang apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-97 itu. Baik, di sini dia petik pendapat daripada Ibn Abbas, dia kata. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan sejumlah ulama lainnya bahawa mereka mentafsirkan kehidupan yang baik tersebut dengan rezeki yang halal. Jadi bermakna sesiapa yang dia mengerjakan amal soleh, tidak kira sama ada lelaki maupun wanita, dan dia adalah orang yang beriman, Allah akan berikan kepada dia dengan kehidupan yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik di situ? Rezeki yang halal. Okay, ini pendapat yang pertama. Okey, catat dulu. Rezeki yang halal. Menurut kepada siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan pendapat sejumlah pendapat ulama yang lain. Dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu an. Jadi Ali bin Abu Talib juga ada memberikan pendapat dia tentang ayat ini. Yang mana dia kata begini, yang ditafsirkan dengan hayatun tayyibah, iaitu kehidupan yang baik dalam ayat ini ialah qanaah. Faham tak maksud qanaah? Qanaah iaitu rasa cukup. Okey, rasa cukup dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Ini kita panggil sebagai qanaah, yang menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Apa pun yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita bukan orang yang kaya tahu muslimah. Tetapi alhamdulillah, kita rasa semuanya ada, semuanya cukup. Kita tak rasa macam, kenapa kurang rezeki, kenapa kurang makan, kenapa kurang baju, macam tu kan. Kita tak rasa begitu. Alhamdulillah. Di dalam kehidupan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita bukan orang yang kaya, kita orang yang sederhana, ataupun kadang-kadang ada orang dia memang miskin. Tetapi Masya Allah, dia rasa hidup dia cukup. Okay, cukup segala-galanya. Ini kita panggil sebagai qanaah. Kepuasan ataupun kecukupan yang ada dalam jiwa dia. Baik, itu pendapat yang kedua. Kita lihat, kita ada di sini pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang dipetik daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sekali lagi. Dia kata apa? Kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Ada tak tadi siapa yang jawab kebahagiaan? Yang jawab semuanya kehidupan yang barakah. Tapi bagi saya barakah tu kebahagiaan juga ya. Yang diredai Allah itu juga kebahagiaan. Tenang pun kebahagiaan. Bolehlah kita masukkan di situ. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada pendapatnya yang berikutnya, dia kata hayatun tayyibah dalam ayat ini ialah kehidupan yang bahagia. Kita memiliki kehidupan yang bahagia. Dan ada juga pendapat yang lain, iaitu pendapat Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah. Dia kata kehidupan yang baik hanya dirasakan di syurga. Okay. So bila Al-Hasan Basri di sini, Mujahid dan juga Qatadah, dia kata kehidupan yang baik hanya ada di syurga, bermakna orang yang dia mengerjakan amal soleh, tak kira sama ada lelaki maupun wanita di situ, kemudian dia adalah orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya lah ya pastinya. Orang ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan syurga nanti di akhirat kelak. Maka itulah yang kita panggil ia sebagai kehidupan yang baik untuk orang tersebut. Senang kata, pada pendapat Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah, mereka ini menyatakan bahawa maksud Allah berikan dengan kehidupan yang baik ialah Allah berikan dengan kehidupan dan nikmat dalam syurga kepada orang yang beramal soleh. Okey, baik, seterusnya. Kita ada pendapat yang tadi berapa? Rezeki yang halal pertama ya. Kedua, qanaah. Ketiga, kebahagiaan. Keempat, kita ada syurga tadi. Okay. Dan kita masuk kepada pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima daripada Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak berkata, yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik di sini, dia mengambil pendapat yang sama sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada pendapat yang pertama. Dia kata ialah rezeki yang halal,
Tetapi dia menggabungkan dengan pendapatnya yang lain, iaitu dia kata bukan hanya semata-mata orang itu mendapat rezeki yang halal, tetapi dia dapat menunaikan ibadah selama mana dia hidup di dunia. Itu kita panggil ia sebagai kehidupan yang baik. Okey, jadi pendapat yang kelima di sini, bukan hanya dia kata kehidupan yang baik itu sebagai rezeki yang halal, maknanya orang itu mendapat rezeki yang halal, tetapi dia juga memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki kesungguhan untuk menunaikan ibadah selama mana dia hidup. Itu kita panggil sebagai kehidupan yang baik. Saya setuju dengan pendapat yang kelima ini. Taklah kita ni sebagai orang yang beriman ya, muslimah, kita kata kita memiliki kehidupan yang baik, tapi kita tak beramal soleh. Kita tak beramal ibadah. Ada orang, dia memang ada kekuatan, ada masa, okay? Dia ada tenaga di situ. Tetapi dia tidak memperuntukkan kehidupan dia untuk beramal soleh, untuk menunaikan ibadah. Itu kerugian bagi diri dia. Dan kita tidak melihat orang yang begini memiliki kehidupan yang baik sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi kalau kita nak ada kehidupan yang baik, pertama sekali ialah kita perlu pastikan bahawa hidup kita penuh dengan amal ibadah, amal soleh, barulah kita akan memiliki kehidupan yang baik. Jadi bila kita ada hal sedemikian kan, sebab tu dalam hidup ini kita perlu banyak minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak minta kepada Allah, ya Allah bantulah aku. Sebab nak beramal ibadah ni kalau Allah tak bantu kita, kita ni tak ada kekuatan sebenarnya. Kenapa kita dapat beramal ibadah? Kerana Allah berikan kepada kita dengan kekuatan itu. Sebab tu kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya bantuan. Allahumma a'inni ala zikrika, supaya saya dapat ingat kepada Engkau ya Allah. Ala zikrika wa syukrika, dan supaya saya dapat bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatik, dan saya dapat beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Tapi kita minta kepada Allah bantuannya itu. Kan? A'inni, ya Allah bantulah saya, bantulah saya, bantulah saya. Minta banyak kali setiap hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan itu, yang akhirnya kita menjadi insan yang memiliki kehidupan yang baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada pendapat yang keenam. Okey, pendapat yang keenam di sini ialah masih lagi dengan pendapat Ad-Dhahhak. Okey. Pendapat Ad-Dhahhak ialah pendapat yang bagi saya menepati pendapat yang Kak Nur berikan tadi. Okey, Kak Nur berikan, Liza berikan, iaitu kehidupan yang tenang, jiwa yang tenang, yang mana dia kata di sini, Ad-Dhahhak mengatakan bahawa kehidupan yang baik ialah ketika mengamalkan ketaatan dan merasa tenteram dengannya. Kita buat amal soleh, ketaatan kepada Allah, kita solat, kita puasa, kita berzikir, kita buat apa saja amal ibadah. Dan amal ibadah itu ianya mendatangkan ketenteraman jiwa. Ianya memberikan sakinah, iaitu ketenangan dalam jiwa seseorang yang beramal soleh. Jadi inilah yang kita panggil ia sebagai kehidupan yang baik. So kita ada 6 pendapat yang dimuatkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah bagi mentafsirkan maksud kehidupan yang baik di dalam ayat ini. Surah An-Nahl ayat yang ke-97 itu tadi. Jadi pertama dia kata, dia memetik pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan juga pendapat-pendapat ulama yang lain. Kata pendapat yang pertama ialah rezeki yang halal. Allah memberikan kepada kita dengan rezeki yang halal bila kita ini jadi orang yang beramal soleh, kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Baik, yang kedua pendapat daripada Ali bin Abu Talib, yang mana dia kata maksud kehidupan yang baik yang Allah berikan itu ialah qanaah, rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan seterusnya kita ada pendapat Ali bin Abi Talha, yang mana dia memetik pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawa yang ketiga ialah kebahagiaan. Okey?
kebahagiaan. Dan yang keempat, pendapat Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah, di situ dikatakan bahawa kehidupan yang baik hanya dapat dirasakan di syurga. Iaitu syurgalah senang kata ya. Dan seterusnya kita ada dua pendapat Ad-Dhahak. Pendapat Ad-Dhahak ialah pendapat yang kelima dan yang keenam. Jadi yang kelima dia kata ialah rezeki yang halal sama sebagaimana Ibn Abbas pada pendapat yang pertama. Tetapi dia kata bukan itu sahaja. Orang yang memiliki kehidupan yang baik, dia bukan sahaja memiliki rezeki yang halal. Bukan sahaja Allah berikan kepada dia dengan rezeki yang baik dan melimpah ruah di situ. Tetapi ialah dia dapat menunaikan ibadah selama mana dia hidup di dunia. Cantik. Okey. Baik, seterusnya yang keenam. Masih lagi pendapat Ad-Dhahak. Keenam adalah pendapat yang terakhir ya. Dia mengatakan bahawa kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mana ketika kita mengamalkan ketaatan, mengamalkan amal soleh, di situ kita akan dapat rasa ketenteraman dalam jiwa kita. Maka itulah semua, okey, semualah itu kita panggil ia sebagai kehidupan yang baik. Yang mana Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya ini dia kata apa? Pendapat yang lebih sahih tentang kehidupan yang baik ialah mencakup semua. Jadi nak kata pendapat yang paling sahih itu yang mana satu? Sebab kita ada 6 pendapat kan? Menurut kepada Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata semua itulah bila kita gabungkan keseluruhannya, itulah yang kita kata sebagai kehidupan yang baik. Jadi keenam-enam pendapat itu boleh diterima pakai bagi mentafsirkan maksud kehidupan yang baik pada konteks perbincangan kita pagi ini. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada memberitahu kepada kita tentang ayat di atas. Okey, ayat di atas ialah ayat yang tidak mengisyaratkan bahawa kehidupan orang kafir, iaitu orang yang tidak beriman, orang yang durhaka, orang mukmin dan orang yang baik itu bersatu di dalamnya. Berupa bagusnya makanan, pakaian, minuman dan pernikahan. Sebab boleh jadi musuh-musuh Allah berkali-kali lipat melebihi para walinya dalam perkara-perkara duniawi tersebut. Okeylah, tak apa. Tinggalkan saja perenggan itu. Kita masuk kepada perenggan yang berikutnya. Okey, sebagaimana di slide saya di sini. Okey, jaminan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada setiap orang yang beramal soleh dengan menganugerahkan kehidupan yang baik. Jadi pada ayat tadi, surah An-Nahl pada ayat yang ke-97, ini merupakan janji dan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beramal soleh. Sebab itu kita ni jangan jadi muslimah yang malas nak beramal soleh. Bila kita ada peluang, kita ada ruang dan bila kita tahu tentang ganjaran sesuatu amalan, amalan yang sahih ya, sekali lagi saya ingatkan ya, amalan yang sahih. Kalau amalan-amalan yang kita create, yang kita buat-buat, ini tidak termasuk pada janji yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di sini. Jadi orang yang dia beramal soleh dengan amalan yang sahih, amalan yang betul, bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang begini mendapat jaminan Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 itu tadi. Jadi di sini diberikan kepada kita dengan beberapa penerangan untuk orang yang beramal soleh itu yang mendapat jaminan Allah. Jadi pertama tadi kita dah sebutkan, dia akan dapat kehidupan yang baik dengan 6 pendapat yang telah saya sebutkan juga itu tadi mengikut kepada pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Jadi di sini bukan itu sahaja, bukan itu sahaja yang dimiliki oleh orang tersebut, iaitu kepada setiap orang yang beramal soleh dengan menganugerahkan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Sesungguhnya Allah sentiasa menepati dan tidak pernah mengingkari janjinya. Maka adakah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan seseorang yang seluruh hasratnya terkumpul menjadi satu dalam naungan keredaan Allah? Jadi kita sendiri boleh fikirkan ataupun kita sebagai seorang muslimah sekarang ini kita muhasabahkan. Adakah di sana kehidupan yang lebih baik jika kehidupan ini adalah kehidupan yang terkumpul di dalam keredaan Allah?
Okay, bila kita hidup dalam keadaan yang mana kita nak mengejar keredaan Allah, maka bukankah itu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang selainnya? Maksud kehidupan yang selainnya ialah kehidupan yang mengejar dunia, mengejar redha manusia, mengejar populariti, mengejar pujian manusia. Adakah itu kehidupan yang baik? Tidak. Kita sendiri boleh jawab, tidak. Kerana kehidupan yang baik ialah kehidupan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini maksudnya di bawah naungan Allah, yang di bawah naungan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna di sini orang yang dia beramal soleh, dia akan sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehidupan yang terbaik yang perlu kita kejar semasa hayat kita ini. Jadi orang yang begini, okey, hatinya tidak tercabang. Maknanya hatinya tak tercabang ni maksudnya ialah hatinya hanya dihadapkan kepada Allah sahaja. Bermakna setiap apa yang ingin dilakukan oleh hamba Allah yang mengerjakan amal soleh, yang mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan keredaan Allah, dia adalah insan yang mana hati dan jiwanya hanya melakukan sesuatu untuk Allah, tidak pada selainnya. Okey, beramal soleh ialah untuk Allah. Dia tak bercabang. Sebab maksud bercabang di sinilah ada orang dia memang buat amal soleh untuk Allah, tetapi dia nakkan pujian manusia juga. Namun kalau orang yang hatinya tak bercabang, hanya pada Allah sahaja yang dia mengharapkan keredaan dan pujian. Dia tidak mengharapkan pada pujian manusia. Okey, so dia kata di sini lagi, keinginan dan fikirannya yang sebelumnya terbahagi-bagi, yang pada setiap lembah terdapat cabangnya, kini bergabung kembali, iaitu zikir kepada zat yang paling dicintai. Okey, dicintai lagi maha tinggi. Mencintainya, merindukan perjumpaan dengannya, dan rasa tentram dengan kedekatan kepada Allah. Sebab dialah yang berkuasa atasnya. Itulah yang menjadi poros hasratnya, maksudnya tujuan yang ada pada dirinya, keinginannya, bahkan lintasan hati. Jadi orang yang begini, yang mana mendapat jaminan Allah dengan kehidupan yang baik, keredaan Allah, hatinya hanya pada Allah, kan? Keinginan dan fikirannya juga turut bersatu. Bersatu pada apa? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kehidupan yang tenteram lah ya bagi saya. Bila kita lihat kehidupan yang begini, Masya Allah, Tabarakallah. Hidup orang yang dia dekat kepada Allah ialah hidup yang aman dan damai. Okay, tidak ada kehidupan yang mana bila dia mendekatkan kehidupan dia kepada Allah ataupun mendekatkan dirinya kepada Allah, kita kata hidupnya itu adalah hidup yang terombang-ambing. Tak begitu. Kalau betul caranya, kalau betul keadaannya, orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu pasti dia memiliki kehidupan yang tenang, yang aman, kan? Bukan hanya tentang diri dia, tetapi dengan orang yang ada di sekitarnya. Orang yang ada di sekitarnya yang bila bersama dengan dia, duduk dengan dia, di situ akan turut rasa tenang, turut rasa aman. Kita tak ada rasa macam tak selesa, kan? Tak ada rasa macam, alah kenapa dia kat sini? Tak ada rasa macam gitu. Tetapi Masya Allah, kita rasa tenang, okay, bila dia turut hadir dalam majlis kita, ada bersama kita, okay, duduk-duduk dengan kita. Inilah yang kita panggil sebagai bukti orang yang benar-benar dia memiliki ataupun telah mengerjakan amal soleh. Sehingga bila dia mendapat kehidupan yang baik, dia mendapat keredaan yang Allah, jiwa, fikiran, keinginannya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kita yang ada bersama di sekitarnya itu turut merasai ketenangannya, kedamaiannya. Okey, baik. Di sini kita ada sebuah hadis yang agak panjang di situ tentang ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan lupa ya, kita sedang bincangkan tentang cinta adalah ibadah. Orang yang dia cinta kepada Allah
antara cara untuk dia mendapatkan cinta Allah itu sehingga dia itu dapat merealisasikan kecintaannya ialah mengerjakan amal soleh dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab tu perbincangan kita pada pagi ini fokusnya ialah pada mengerjakan amal soleh dan ganjaran mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu juga di sini didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang agak panjang. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan pesanan tentang ganjaran mereka yang buat dua perkara ini. Okey, dua perkara ini. Apakah ia? Nabi SAW bersabda. Okey, dalam sebuah hadis kudusi yang mana ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan ayat Al-Qurannya, ia adalah hadis kudusi. Beza hadis kudusi dan ayat Al-Quran. Hadis kudusi, okay, tak boleh baca dalam solat walaupun kita kata ia firman Allah. Tetapi ayat Al-Quran kita baca dalam solat. Begitu situasinya. Jadi di sini dalam hadis kudusi yang sahih ini, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Okey, satu. Dan hamba-Ku tidak dapat mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Allah nak beritahu kepada kita, hamba yang nak mendekatkan diri kepada dia, okay, caranya ialah melaksanakan ketaatan-ketaatan yang wajib. Ini first. Buat perkara yang wajib. Sebab itu Allah kata, yang telah aku wajibkan. Perkara-perkara amal ibadah yang aku wajibkan. Maka dia, bila dia buat perkara itu, dia akan dapat mendekatkan dirinya kepada aku. Okey, ini apa yang Allah sebutkan yang pertama. So kita faham sekarang. Yang pertama ialah caranya nak mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Solat 5 waktu wajib, okay, puasa di bulan Ramadan wajib, kalau zakat dah sampai haulnya wajib, apa lagi? Zakat fitrah itu wajib, perbuatan-perbuatan yang lain, pakai tudung wajib, okay, pakai tudung wajib, tutup aurat wajib bagi kita orang perempuan. Apa lagi mentaati kepada kedua ibu bapa kita, berbakti kepada mereka itu adalah wajib juga. Kita tak kata itu sunnah, sebab tu kita tak boleh biarkan mak pak kita macam tu kan. Peduli apa dengan dia, tak boleh. Dosa besar bila kita buat perkara sedemikian. Sebab tu kita kata ia adalah amalan yang wajib. Okey, so di sini perkara-perkara yang wajib tersebut bila kita buat, itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun pada hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala juga ada memberitahu kepada kita. Okay, selain daripada amalan wajib itu, apa yang perlu kita buat? Allah sebutkan begini. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Jika hamba-Ku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Kita buat perkara yang wajib itu Allah dah memang cinta. Tetapi bila kita buat perkara sunnah, yang kita kuatkan amalan-amalan soleh kita yang wajib itu tadi kan dengan amalan-amalan sunnah, inilah yang menjadi penyebab kepada Allah semakin cinta kepada seorang hamba itu. Bermakna, okay, ada dua. Satu, berkaitan dengan amal soleh yang wajib. Kedua, an-nawafil, iaitu amalan sunat kita. Amalan sunat boleh kita fahami secara umumnya ialah solat sunat kita, qabliyah, ba'diyah, puasa sunat. Okay, contoh sekarang kita dah masuk pada 10 awal bulan Zulhijjah. Di sini kan ada banyak amalan sunat yang diperintahkan, yang dianjurkan untuk kita lakukan. Kita rebut puasa sunat, banyak bersedekah, berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita, maknanya tingkatkan amal kebaikan kita.
Bukan hanya semata-mata tentang amal soleh, tetapi juga dengan manusia yang ada di sekitar kita, dengan haiwan contohnya. Itu juga dianggap sebagai amal soleh. Kita jangan dengan manusia je buat baik, dengan binatang tendanglah, apalah kan, kutuk kutuk binatang tumbuk apa kan, aniaya, tu tak boleh. So dengan makhluk, Allah dan juga makhluk. Okey, perlu dijaga hubungannya. Jadi ini semua kita kata an-nawafil. Perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, dibanyakkan, dikuatkan. Ditambah lagi ketika kita masuk pada bulan Zulhijjah. Awal Zulhijjah. Jadi di sini kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dengan kecintaannya kepada mereka yang melaksanakan perbuatan yang wajib, yang mana mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang wajib, lalu dia terus menerus, nampak ya, terus menerus, bermakna dia bukan on and off, tetapi dia istiqamah dengan amalan-amalannya yang sunnah, maka Allah janji orang ini Allah akan cinta. Kerana Allah kata, maka aku mencintai dia. Jadi Allah juga kata begini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, jika aku telah mencintai dia. Maknanya jika aku dah cinta seorang hamba ini, yang mana tadi dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, dengan amalan-amalan yang sunnah secara terus-menerus. Bila Allah sudah mencintai hamba ini, Allah kata, kuntu sama'ahu allazi yasma'u bihi. Aku adalah yang akan melindungi pendengarannya yang dia jadikan untuk mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan menjadi pandangannya yang dia jadikan untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia jadikan untuk mengerjakan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan juga aku akan menjadi kakinya yang dia jadikan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jika aku telah mencintai hamba aku itu tadi, apa saja yang dia minta pasti akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan apa saja yang dia minta supaya aku lindungi dia daripada sesuatu, maka pasti akan aku lindungi dia. Banyak kan ganjaran yang Allah berikan? Okey. Maksud di sini perlu juga saya terangkan ya. Kuntu sama'ahu allazi yasma'u bihi. Bila Allah cinta kepada kita, Allah kata Allah akan menjadi pendengaran dia, okey, yang dia dengar, yang dia gunakan untuk mendengar. Bermakna di sini setiap anggota tubuh badan kita, bila kita nak melakukan sesuatu, kita akan ingat kepada Allah. Kita nak dengar sesuatu yang tak baik, contohnya kita akan ingat, ini adalah perkara yang Allah larang. Ia akan mencegah diri kita daripada melakukan kemaksiatan pada telinga kita. Sama juga pada mata. Bila kita nak melihat sesuatu perkara yang haram, perkara maksiat, kita akan ingat bahawa ini adalah perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan untuk kita lihat. Maka di situ ia akan mencegah diri orang tersebut daripada melakukan maksiat. Sama juga tangan, kaki, kan? Kalau tangan kita ni ada rasa nak pukul orang, nak tumbuk orang, nak sepak orang, macam tu kan. Yelah, bunyi dia macam geram sangat ya, tapi kita ingat tangan ini tak boleh sepak muka orang, haram hukumnya. Kita tahan, tahan, tahan. Sebab apa? Kita tahu ini yang Allah larang, jadi kita tahan diri kita. Baik, kaki juga sama. Kalau rasa-rasa kan ada nak pergi kelab dandut ke apa kan, contoh. Kaki tu nak melangkah kan. Dia rasa nak dandut dia pagi ni, malam ni. Jom pergi . Tapi kerana kita tahu kita adalah orang yang mengerjakan amal saleh itu tadi, yang banyak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah, maka hal itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Takkanlah dalam keadaan kita ni dah beramal soleh, kita nak pergi kat tempat-tempat maksiat. Kita terfikir begitu kan? Jangan cakap kelab dandut lah, apa-apa tempat yang maksiat lah kan. Kita nak pergi tempat-tempat maksiat. Dalam keadaan kita ni dah jaga solat, dah jaga aurat, kita dah jaga semua kan. Perkara-perkara ini mengikut kepada syariat Allah. Kita fikir, takkanlah nak pergi tempat-tempat maksiat macam ini. Ia menjadi penghalang. Ini maksudnya. Bila Allah kata, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, dan aku akan menjadi kakinya yang mana dia gunakan untuk berjalan.
Maknanya setiap sesuatu yang kita nak buat yang berkaitan dengan 4 anggota itu tadi. Telinga, mata, tangan dan juga kaki. Bila kita ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, ianya akan menyebabkan kita ingat kepada Allah, akhirnya terhalanglah kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang paling cantik bagi saya dalam hadis ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan orang yang Allah cinta, apa sahaja yang dia minta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Begitu juga bila kita rasa tak tenteram dalam hidup ini, mungkin kita rasa ada gangguan, tak kiralah daripada makhluk halus ataupun makhluk yang kasar kan. Makhluk halus ataupun makhluk yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita, dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, ia menjadikan kita orang yang minta kepada Allah. Contoh kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di situ kan bila di sini Allah kata orang yang aku cinta. Bila dia minta perlindungan kepada aku, maka aku akan lindungi dia. Allah akan lindungi kita. Dalam apa jua keadaan. Kan kita takut tentang sesuatu, kita minta, Ya Allah, kau lindungilah aku daripada perbuatan jahat seseorang. Kita minta begitu kan, Ya Allah, aku dengar, Ya Allah, ada orang itu dia nak buat begini-begini pada aku, Ya Allah, kau lindungilah aku, Ya Allah. Kau selamatkanlah aku, Ya Allah. Bermakna kita minta perlindungan kepada Allah. Hamba yang Allah cintai, Allah akan lindungi dia. Selamatlah dia daripada sebarang perkara yang berbahaya, sebarang hal-hal yang mungkin boleh mencederakan diri dia. Okey, insya-Allah. Ya begitu keadaannya. Okey, baik. Seterusnya. Yang terakhir ya pada pagi ini. Kita lihat begini. Hadis itu tadi ianya mengkhususkan. Kalau kita lihat di dalam kitab kita dia ada 2 poin setelah menyebutkan hadis tadi. Dapat ya? Saya rasa dapat ya. Ada pada perenggan yang berikutnya setelah terjemahan, di situ diberikan kepada kita dengan 2 poin penting. Dia kata, hadis ilahi yang mulia ini yang oleh orang bertabiat buruk dan berkeras hati tidak dapat difahami makna dan tujuannya. Dia selitkan sikit dekat situlah. Kalau orang yang hatinya keras, orang yang mana perilakunya buruk, pasti mereka tak dapat nak faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam hadis itu. Kerana hatinya dah keras. Namun di sini, orang yang jiwanya lembut, orang yang memang betul-betul dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan faham bahawa tujuan hadis ini mengkhususkan sebab-sebab cintanya dalam 2 perkara. Okey? Jadi, nak mendapatkan cinta Allah, sebab kita dapat cinta Allah itu ialah 2 perkara ini. Pertama, kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Tapi kena ingat, bila melaksanakan perkara yang wajib, perlu tinggalkan perkara-perkara yang haram juga. Jangan pula kita main buat sekali, dua-dua kan. Tak apalah, solat juga kan. Tapi haram juga buat perkara haram. Tak apa, dua-dua jalan sekali. Yang penting buat aja. Bukan gitu muslimah. Kita sekarang ini, kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib untuk mendapatkan kecintaan Allah. Bermakna kita juga perlu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Okay, ingat itu. Yang kedua di sini. Mendekatkan diri kepadanya dengan perkara-perkara yang sunnah. So, bila kita nak mendapatkan kecintaan Allah, antara perkara yang boleh kita lakukan, ianya yang tadi ya, bukan hanya semata-mata melaksanakan perkara yang wajib, tetapi mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. So, jangan tinggalkan amalan-amalan sunnah kita. Jangan selalu guna ayat gini, tak apalah benda sunat kan, kita ambil yang wajib je lah, gitu kan. Acik-acik suka gitu kan. Tak apalah Ustazah, benda wajib je lah, acik ni malas ni benda-benda sunat ni kan. Ambil yang wajib je Ustazah. Yang sunat-sunat ni tak payah, bukan wajib pun. Tapi perkara yang tak wajib inilah, yang sunnah inilah merupakan antara cara, ruang, peluang untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kalau kita ada peluang untuk buat solat qabliyah ba'diyah, solat sunat duha, solat witir, kan? Solat sunat witir kita, solat sunat solat tahajud, kan? Solat sunat fajar, buat, laksanakan.
hal ini adalah hal yang terbaik untuk kita praktikkan dalam kehidupan bagi mendapatkan cinta Allah. Kalau kita boleh puasa Isnin Khamis, alhamdulillah. Kalau kita boleh puasa pada hari-hari yang disunnahkan untuk puasa, alhamdulillah, puasa. Okey, dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, insya-Allah bila niatnya ikhlas kerana Allah, Allah akan berikan dengan ketenangan, keberkatan dalam kehidupan kita. Yang penting sekarang dalam kehidupan kita, jangan malas untuk beramal soleh. Okey, jangan malas untuk jadi seorang muslimah yang mana kita rasa bahawa tak ada apa-apalah, ambil-ambil yang wajib je lah kan, yang sunnah-sunnah ni tak payahlah. Jangan begitu. Selama mana kita ini hidup dalam keadaan kita mampu untuk melaksanakan untuk melaksanakan kedua-duanya sekali, yang wajib dan juga yang sunnah, teruskan dan usahakan. Okey, teruskan dan usahakan. Mudah-mudahan di situlah yang menjadikan jiwa kita, hati kita tenang. Walaupun ada pelbagai macam ujian dalam kehidupan kita, ianya akan menjadikan kita seorang muslimah yang aman dan damai, yang akhirnya segala apa pun yang kita lalui yang menjadi mudah dalam kehidupan ini. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada poin B ini di minggu hadapan. Ada banyak lagi yang perlu dibahaskan, perbincangannya panjang lebar lagi. Jadi insyaAllah kita akan bawa pada minggu hadapan dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini menjadikan kita seorang muslimah yang kuat motivasi dirinya untuk terus-terusan beramal soleh, beramal ibadah yang wajib, okey? Lebih-lebih lagi utamanya dan yang sunnah jangan dilupakan. Okey, itu sahaja pengajian kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.